Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh. Dan kita alhamdulillah kali terakhir kita berjumpa sebelum raya baru ni, kita dah sampai kepada berkenaan dengan tajuk penolakan atau pembatalan void nak annul satu perkahwinan tadi dengan apa kecacatan yang berlaku. Sebelum tu kita dah ambil berkenaan dengan wanita-wanita yang diharamkan perkahwinan dalam Islam, selain daripada yang keturunan dan juga penyebab. Kita kata ada juga yang lain, contoh macam wanita dalam iddah, wanita yang diceraikan dalam iddah, wanita dalam apa, wanita yang apa di iddah, lepas tu wanita yang dipinang oleh orang. Kita dah bincangkan itu Jadi makna sekarang ni kita masuk berkenaan dengan tajuk kecacatan. Nanti kita ambil separuh kan. Okey, kecacatan yang membolehkan untuk seseorang itu membatalkan atau dikembalikan. Sebenarnya bukan perempuan je, lelaki pun kena juga. Salah faham, dia kata perempuan je kan. Tak, cacat perempuan cerita dulu, lelaki lepas ni. Dan itu kita kata, berkata pengarang buku kita rahimahullah, wa turaddul mar'atu bi khamsati uyub. So saya pada buku muka surat yang ke 166. Saya pada buku muka surat 166 wa turaddul mar'atu, dan dipulangkan, mana dipulang balik lah. Kita tengok seorang wanita tu, maksud dia macam kalau kita beli barang, jual barang, maksud dia kita dapat balik apa yang kita bayar. Faham Jadi kalau nak annul perkahwinan tadi, lepas dah kahwin, lepas tu tak suka, tak nak cerai kan, tak ada masalah, tapi mahar hangus. Ya, kalau lepas sentuh, kalau tak sentuh, kita kata mungkin orang tu boleh pegang, boleh ambil sebahagian dan sebagainya lah. Okey, separuh. Dia kan kata kalau dah sentuh bini berkenaan, dah tidur bersama, maka tak boleh ambil langsung. Okey. Tapi apa keadaan sekali pun ni kita baca dahulu. Tapi dalam masa yang sama, wa turadul mar'atu bi khamsati uyub. Dipulangkan balik wanita berkenaan dengan 5 keaiban. First thing first, bil junun, yang kegilaan. Gila. Dia gila apa? Gila betul lah. Gila betul. Yang datang sekali-sekali sebulan, gila sebulan sekali itu tak kira. Itu kata emosi. Lelaki pun kadang-kadang kata marah tertentu, dia boleh jadi macam gila juga. Bukan semesti wanita saja. Jadi apa, dengan kegilaan. Masa ada gila, kan kahwin, gila bini aku kata tengah malam, tengok gila, masa automatik boleh pulang balik. Wal judam tu kita kata kusta, maksud dia apa, kita terangkan itu, maksud dia orang tu tadi dia punya kusta. Wal baras, dan juga sopak, kulit dia apa, hilang pigmentation, sampai last kali kulit tu mati, dia putih sebagainya. Yalah, kalau pakai baju tak nampak, tangan baju dia tengok ada kat ketiak ke, nampak ada benda berkenaan, maka boleh. Salin kulit lain kak, salin kulit lain. Ini hilang pigmentation. Okey, mana tak elok dah kulit berkenaan kan. Waratku, itu albino, itu nampak kak. Ini cerita tak nampak ni. Kalau dah nampak dah nak akad nikah, tengok albino. Ni tahu dah lah nak nikah dengan perempuan albino, apa masalah dia? Ni kalau ni benda ni yang kita kata biasanya macam kegilaan. Kadang-kadang dia diam, tak tahu dia gila. Lepas akad nikah baru tahu gila. Dia masalah lah. Okey, kemudian juzam, kan dah pakaian dia penuh, tak nampak lah dia ada kusta ke tidak. Wal baras tu sopak. Wal ratku, wal qarnu. Ratku tu makna apa ada daging yang untuk kemaluan dia sampai tak boleh persubuhan dibuat. Wal qarnu, dan juga tulang. Maksud tulang tadi, maksud dia ada tulang lebih ke kawasan kemaluan dia, menyebabkan tak boleh persetubuhan dibuat. Jadi dia kata wal muradu, tengok nota kaki bawah. Wal muradu bir raddi, ini maksudkan dengan rad, pulang semula tu adalah annahu yathbutu lizauji khiyar, iaitu ada bahawa sungguhnya sabit untuk si suami tadi khiyar, pilihan. Faskhul aqdin nikah, memfasahkan akad nikah berkenaan. Wala mahra alaihi hina idzin, dan dia tak kena bayar mahar ketika tu. Lepas dapat tahu benda berkenaan, mahar tak payah bagi pun tak apa.
Maksudnya dia tak serahkan mahar ataupun tarik balik mahar berkenaan, tak kena pada dia. Ini berbeza dengan orang yang menceraikan isteri dia lepas tidur dan sebagainya. Dia ceraikan dengan bukan kecacatan, dengan sebab dia saja je, macam nyampahlah aku nak kahwin dengan awet barulah. Dia buat macam tu saja, mahar tadi hangus. Ini kita bincangkan bahawa ada kecacatan tadi, mana dia ada hak untuk memfasahkan. Kalau dia kata dia baik hati, tak apalah, gila pun gila lah, dah sayang nak macam mana kan, dia kata kan, tak tahu gila rupanya gila, contohnya kan, keluarga wanita berkenaan tak bagi tahu yang anak dia gila, atau ada kecacatan tadi, disorokkan sehingga perkahwinan tu berlaku, tiba-tiba dapat tahu lepas perkahwinan, maka dia ada hak untuk batalkan perkahwinan tadi, dan tak ada mahar kena ke atas diri dia. Macam mana? Epilepsi tu apa benda? Sawan tu sawan tu kena bagi tahu. Kena bagi tahu. Keluarga wanita tadi dia kena bagi tahu pada budak lelaki tadi. Dia kata anak pakcik ni sawan. Nak sangat ke? Tak apalah, sawan pun sawan lah, dia kata. Dan tak ada masalah lah. Kalau dia kata kalau dia tak kisah, tak ada masalah. Dia macam ni. Dia sama seperti dalam kita belajar jual beli hari tu kan. Bila kita kata kita jual barang, kita kata barang ni made in China. Awak nak beli juga ke? Ini bukan daripada Jerman. Nak juga ke? Kalau orang tu kata nak ambil, dan sah. Mana maksud dia pemberitahuan awal. Tapi kalau dia kata ini made in Jerman, beli balik rumah, made in China, kan? Jadi automatik dia ada hak untuk memulangkan semula. Faham tak? Yang dibahas sekarang itu adalah kita kata wanita berkenaan, dia kata tak ada mahar ke atasnya dengan sebab itu, kan? Okey, dan bahkan para ulama menyatakan yang kena tanggung sebenarnya adalah keluarga wanita berkenaan, kita. Sebenarnya kerana apa? Kerana mereka tu yang sembunyikan. Nanti kita akan baca, okey. Dia kata apa? Wal juzam tu adalah qila, dikatakan huwa maradun, ia adalah penyakit yahmarru minhul adu, menjadi kemerah-merahan dengan sebab penyakit berkenaan anggota tubuh. Thumma yaswaddu, kemudian jadi hitam. Thumma yataqatta'u wa yatanasaru, kemudian dia pecah, putus dan juga hancur. Nah, dia itu kusta. Dia macam dia jadi merah, hitam, mati, jatuh, gugur. Itu kusta, tak pernah tahu kan? Orang kusta yang dekat Sungai Buloh tu banyak. Hilang, tapi yang tu kadang dah berhenti pun, tapi masih lagi orang tak dekat. Tempat asal dekat Pulau Jerjak tu kan. Ini Pulau Jerjak. Tapi dia baik. Ya tahu, tapi itulah kita kata benda berkenaan, kita tu tak tahu bakteria tu sampai mana dia berhenti. Itu sebab Nabi SAW sendiri pun ada hadis yang dhaif kata Nabi makan dengan orang penyakit kusta. Tapi para ulama kata hadis dhaif. Yang hadis yang sahih dalam Bukhari, Nabi kata la adwa, tidak penyakit-penyakit. Maksudnya tidak ada penyakit yang boleh merebak sendiri-sendiri. Mana just tiba-tiba datang, tak ada. Masih ada orang yang mula start. Wala tiyarata, tiada penyakit malang. Maksud dia apa kita sangka buruk, sangka malang, pegang benda ni rasa panas, akan jadi sekian, pegang sekian akan jadi sekian, getak gelas, maksud dia ada kemalangan, tiyarah panggil. Bunyi kita kata kita nampak binatang lintas kita ni, nampak dan asal orang Arab zaman dahulu, tiyarah ni daripada tair burung. Maksudnya dia tengok, contoh macam katakan dia nak menghadap ke utara, tiba-tiba nampak burung terbang dari utara pergi selatan, dia akan lari. Dia takkan ikut jalan berkenaan. Maksud dia kata burung lari daripada malapetaka pergi kepada rezeki, so dia lari. Dia nak pergi kanan, tiba-tiba burung terbang dari kanan pergi kiri, dia pergi kiri, dia lari. Ini panggil tiyarah. Asalnya dahulu orang Arab dia bergantung pada burung untuk menentukan nasib malang atau nasib baik dia bergerak hari berkenaan. Ikut macam logik, tapi tak boleh lah pakai. Pasal Nabi kata la tiyarah. Pasal kita ni bukan bergantung dengan alam semesta ni, kita dengan takdir Allah. Biarpun lahir dia, kita kata memang malang sungguh, bintang malang atas kepala kita. Kan? Bintang malang lahir tu memang ada cop malang atas kepala. Malang, you are malang. Tapi takdir Allah Ta'ala bukan macam tu. Sebab kenapa kita ni ada hari yang malaikat salin tulis amal, rezeki, ajal, amal sebagainya. Jangan bergantung dengan tiarah ni. Tapi ustaz macam betul, walau macam betul sekalipun, nafikan. Tu Nabi SAW nyatakan itu adalah syirik. Kan rasa nasib malang, nasib baik, rasa macam aku rasa macam something. Nabi kata syirik. Lepas tu para sahabat kata apakah kafarah untuk perkara berkenaan? Nabi kata sebutlah Allahumma la khaira la tayra illa tayruk. Tiada masuk malam yang kau tentukan. Wala khaira illa khairuk. Tiada kebaikan kau tentukan. Wala ilaha ghairuk, dan Tuhan mengikat engkau. Tu Nabi ajar mereka supaya sebut, ya Allah, tiada kebaikan melainkan kebaikan yang kau tentukan. Tiada nasib malang melainkan nasib malang yang kau tentukan. Tiada Tuhan mengikat engkau. Supaya nafikan balik benda berkenaan. Pasal Allah Ta'ala saja, dia boleh mengubah apa yang dia nak. Mana orang tu dah lahir memang nasib malang dah.
Lahir anak haram. Contohnya kan. Kita kata, tapi Allah Ta'ala boleh mengatur. Dia sampai boleh menjadi seorang ulama. Apa masalah dia? Itu aturan Allah Ta'ala. Itu kehendak Allah Ta'ala. Bukan kehendak kita. Sebab kenapa kita kata tiarah tak boleh percaya. Wala hammata. Tak ada buruan hantu. Zaman dulu kan, orang Arab percaya, orang Melayu percaya benda yang sama. Bila buruan hantu duduk atas bumbung rumah, maksudnya ada orang nak mati. Kan. Buruan hantu tu duduk dalam tu nak cek makanan. Duduk lepak atas bumbung rumah ke duduk mana? Betul ke Ustaz? Tak betul. Kat kampung ada bukan burung hantu, ada satu jenis burung lagi. Burung ni kot, burung pungguk. Oh dah, dia ada satu lagi pungguk. Dia Tapi yang lebih pertama, burung pungguk ni dia boleh nampak malaikat maut ke macam mana? Oh tak boleh. Oh tidak. Oh tidak. Kalau ayam berkokok, ayam ya, Nabi kata ayam berkokok menampak malaikat, ya. Itulah ada hadis Nabi SAW. Tapi bukan kata malaikat maut. Bahkan dia suruh kita mendengar ayam berkokok, kita berdoa. Bukan suruh lari, nyorok bawah selimut, takut dia nak mati, bukan. Tak ada dia ajar macam tu. So the opposite. Kita macam dia bila macam burung hantu tadi, dia berbunyi tu memang tak jadikan dia nak cek makan macam tu. Dia atas bumbung rumah. Dia atas mengawan kan sebagainya, macam kucing mengiau. Au tengah malam. Dia nak mengawan. Itu bunyi dia. Bukan sebab kerana malam ni akan berlaku hantu. Tak ada. No such thing. Faham tak? Wala hammata, tak ada burung hantu Nabi kata. Wala safara, tak ada bulan safar. Dia no such thing bulan safar. Bulan safar ada malang sebagainya, Nabi kata tak ada. Tapi hujung hadis tu. Siapa kata pula? Kahwin je, tak ada masalah. Kan? Kahwin bulan safar ke bulan apa sekalipun. Pasal benda tadi masalah. Ada orang lain kahwin bulan Muharram, Zulhijjah, Zulkaidah, kahwin depan Kaabah, akad nikah, cerai selamba je. Apa masalah dia? Betul tak? Bukannya jangan main-main. Kita kata jangan letakkan alasan macam kita dah sekian akan jadi. Tak. Ada effort. Macam Hindu pula kan. Kan Hindu dia nak kahwin dia tengok. Dia tengok tarikh. Orang Melayu kita dulu ada bintang 3. Apa tahu bintang apa orang panggil? Bintang 7, bintang 3. So kalender jauh. Tu Tajul Muluk. Tajul Muluk tu buku khurafat orang Melayu. Nak bina rumah, keluar langkah arah apa dan sebagainya. Itu perbumohan, ilmu perbumohan. Tak ada kaitan dengan Islam pun. Masalah ni tak boleh pakai. Tapi ujung hadis ni wafirru minal majzumi. Tapi lari, Nabi kata larilah daripada orang yang kena kusta, kama tafirru minal asadi, macam kau lari daripada singa. So Nabi kata jauhkan diri kamu. Itu sebab kenapa kita dalam Islam ada kuarantin. Tahu kuarantin? Kalau kita dengar satu tempat tu ada wabak penyakit, kalau kita di luar jangan masuk. Tapi kalau kita dalam jangan keluar pula. Kita lari pasal mungkin kita ni adalah vektor, kita pembawa. Nampak sihat tapi kita bawa. Jadi dengan sebab itu Nabi kata kuarantin. Dan bahkan benda tadi kita kata dalam sejarah Islam memang berlaku. Dia pakai sekarang ni. Kuarantin tu Islam buat dulu. Nabi dengan arahan Nabi SAW, Nabi kata jangan keluar. Kalau kamu di luar masuk. Dan siapa mati dalam tu dijanjikan mati syahid. Habis cerita. Yang pening kepala. Macam habislah mati. Dah syahid, seriously. Tak lagi perang pun dapat pahala mati syahid. Nak merengek kenapa lagi? Kan? Mengeluh lagi. Dapat pahala mati syahid pun tak puas hati juga. Nak apa lagi sebenarnya? Kan? Saya percaya benda tu Ustaz. Tapilah. Kan? Betul Ustaz, mati syahid tu adalah tinggi. Tapi kan disebutkan an'amta alaihim tu ada minan nabiyyin, siddiqin, syuhada. Dapat jadi di golongan berkenaan. Yang kita tiap-tiap hari orang Islam berdoa minta jadi golongan berkenaan. Tapi tiba-tiba kita diberikan peluang, tiba-tiba kita macam itu salah, faham Baik. Ya, juzam ni actually hantar penyakit kusta ni Nabi SAW kata suruh lari jangan dekat. Wal baras bayadun syadid, keputihan yang bersangatan, yabqa'ul jild wa yudhibu damawiyatuhu, dia ni dekat kulit tu, dan juga dia menghilangkan aliran darah dia. Sebelum sekali dia mati kawasan berkenaan. Okey. Waratku yang dekat atas tadi, yang ni yang pada wanita insidadu mahal jima' bil lahmi, tersekatnya tempat persetubuhan pada wanita itu dengan daging. Wal qarnu asal maksud dia tanduk. Tapi insidadu mahal jima' bi azmin, tersekatnya tempat persetubuhan wanita berkenaan dengan tulang. Jadi dalil dia. Ruwiya diriwayatkan oleh Baihaqi, Imam Baihaqi rahimahullah, diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa baginda SAW tazawwaja imra'atan min Ghifar. Nabi SAW telah kahwin dengan seorang wanita daripada Bani Ghifar, daripada Ghifar Falamma dakhalat alaihi, bila Nabi masuk menemui dia, isteri dia, isteri itu datang menemui Nabi SAW, ra'a bikashhiha, dia nampak pada sebahagian tepi badan bayadan, putih.
keputihan. Maksud dia inilah warna tumpuk putih, warna kulit yang tidak sekata. Faqala, lalu baginda kata kepada dia, ilbasi thiyabaki, pakai balik baju engkau, walhaqi bi ahliki, dan pulang ikut keluarga engkau. Wa qala li ahliha, dan dia kata pada keluarga wanita berkenaan, dallastum alayya, kamu telah sembunyikan, kamu telah divert daripada aku. Mana ada keaiban pada anak ni, kamu tak bagi tahu aku. Tu dallastum alayya. So, maksud dia wanita berkenaan Nabi ni, mana Nabi suruh dia balik. Macam tu saja. Wa qawwa hadzal hadis, dan menguatkan hadis ini, ma rawahu Malik fi Muwatta. Apa dia kalimah Malik dan Muwatta? Hadis nombor 2526, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kan, dia kata qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, mana-mana lelaki yang berkahwin dengan mana-mana wanita, biha junun, yang wanita berkenaan ada kegilaan, au judam, ataupun kusta, au baras, ataupun ada sopak, wa fi riwayatin wa qaran, ataupun ada tulang itu qarn, yang pada kemaluan dia menyebabkan tak boleh persetubuhan berlaku. Famassaha, lalu dia sentuh wanita berkenaan. Mana dia sentuh berkenaan, tahu kisah tadi. Falaha sadaquha kamila, maka untuk wanita berkenaan dapat semua sekali apa yang mahar diberi pada dia. Wa zalika, namun gitu, ghurmun li zawjiha ala waliha, tapi dalam masa sama ada tanggungan daripada suami tadi ke atas wali dia. Mana bapak dia kena pulangkan balik. Wanita tu ambil lah apa yang dia dapat, tapi bapak itu, wali wanita berkenaan, kena pulangkan balik. Pasal mereka sepatutnya beritahu awal-awal lagi apakah kecacatan yang ada pada anak dia sebelum perkahwinan berlaku. Tu kita kata pasal benda ni penting, kena jujur sebelum perkahwinan berlaku. Bukannya tu dia cerita apa tu, cerita yang pakcik tu kata anak dia buta, bekak bisu, yang kes buah apple tu. Katalah kisah berkenaan, ada yang kata itu kepada alamat bapak kepada Nu'man, Abu Hanifah Nu'man bin Bashir, Abu Hanifah punya bapa. Wallahu alam. Dia kata macam-macam, tak tahu kisah berkenaan, kan. Pasal apple sebiji, ada kata apple, ada kata buah lain. Wallahu alam, aku tak tahu kisah mana satu. Banyak sangat kan cerita. Macam baru ni kisah siapa ustaz kat televisyen tu cakap. Tapi kisah sebenar bukan daripada yang disebut tu. Kisah tu dia kata Ali. Yang dalam buku-buku yang disebarkan, kisah tu berkenaan dengan Rabi'atul Adawiyah, yang kisah roti 9 dengan 9 roti dia kan. Dia kata kisah tu Ali. Tak tahulah mana sahih. Tapi anyway, benda tak betul. Pasal mana bila kita minta, kan, saya sedekah air, saya dapat 10 botol. Sedekah 10 botol, dapat 1 botol. Semuanya dapat duniawi. Buat apa? Sedekah nasi lemak sebungkus, dapat balik 10 bungkus. Nak? Itu kan sedekah. Nak? Mana maksud dia Allah Ta'ala balas dengan 10 kali ganda? Nak? Itu sedekah sebungkus nasi lemak, dapat 10 bungkus balik. Siapa nak makan nanti basi? Sedekah 10, dapat 100. Nak buat macam mana? Dia kadang-kadang pasal idea manusia ni, dia nakkan rezeki dunia semua sekali, dia lupa berkenaan akhirat. Yang kita nakkan kalau boleh, kalau dapat tak dapat, kalau tak apa, kita sedekah, tunggu sana. Yang 10 kali ganda sana, bukan sini. Mereka katakan kebaikan bersedekah itu 10 pahala, maka dia akan jadi 100 kat sana nanti. Itu maksud sebenar. Bukan dia maksud tuan-tuan sedekah RM1 dapat RM10. Rugi je, kan? Sedekah RM10 dapat RM100. tak ada error tu. Tunggu sana sebenarnya. Bila kisah tu banyak-banyak. Jadi macam kisah yang berkenaan dengan seorang saya tak tahu kisah ni sahih ke tidak, tapi ada kata kaitkan dengan Imam Abu Hanifah punya keluarga. Kata mak bapak dia lah orang berkenaan. Kisah seorang lelaki masuk kebun, makan buah, kan, makan buah berkenaan. Kemudian tak tahu buah ni siapa punya. Sedangkan hadis Nabi SAW, Nabi ajarkan boleh makan. Tak ada masalah. Tapi dan orang ni sungguh-sungguh nak cari. Dia cari, jumpa pakcik tu, saya telah makan. Pakcik tu paksa dia bekerja. Dia dah makan sebiji je kena buat kerja. Lain kali bila tu dia pakcik tu nak kahwinkan dengan anak. Syarat kan, kerja kena kahwin dengan anak aku. Kahwin anak aku buta, pekak, bisu. Siapa nak? Tapi dia kata dah bertanggungjawab, dia pun kahwin juga. Dia tengok sempurna pula. Rupanya buta, pekat, bisu kan. Buta tak pernah lihat benda haram, bisu tak pernah cakap benda macam-macam. Mana ada manusia tak cakap benda haram? Kan? Kan? Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam ni banyak masalah. Wa khair khata' tawwab. Orang terbaik orang yang banyak masalah ni adalah paling banyak bertaubat. Bukannya mana ada manusia tak bermasalah.
Pingitan apa bendanya. Dia elastik anak orang kat ni, dia pukul adik sendiri tak pernah ada. Dia lawan cakap mak bapak tak pernah. Mana saya tengok pingitan apa benda. Mak cakap jangan pergi juga panjat pagar nak pergi tengok wayang. Mana? Luar bandar dekat Felda lagi dahsyat. Dia bawa motor tu gitu. Gitu dia bawa motor tu akak lumba akak kalah. Dia silap masuk ke getah, tahu tak? Mana? Naik gunung Everest mana pula? Iyalah tu masalah dia. Bila pergi tadi, ya. Bila pergi tadi, kau pergi jangan sebut jantan lah. Pergi lelaki perempuan tanpa mahram, apa ceritanya? Naik Malaysia pun tak apa dapat. Lepas tu dapat ketakwaan. Lepas tu Allah Ta'ala akan berikan pahala berganda-ganda. Kerana apa? Kerana dapat panjat gunung Everest. Lepas tu, tapi dalam masa yang sama bercampur lelaki perempuan tanpa batasan. Lepas tu dia jatuh lelaki tolak punggung dia. Macam tu. Ya, seriously. How can? Kan? Jaga batasan lah. Kita bukan mencari nama. Untuk nama ni untuk apa? Kita dah dikatakan jangan beramal kerana sum'ah. Ni Allah menilai cerita Allah Ta'ala. Duduk tepi benja tu pun tahu boleh nampak. Semut tu jalan, perhati dah lama. Serius dia tengok dokumentari kan. Lagi best dia boleh naik sendiri. Tak perlu duduk aircon lagi. Nasakan nak menikmati cerita Allah Ta'ala kan. Beli CD ataupun download BBC punya The Blue Planet yang tentang dasar lautan kan. Duduk 15 jam duduk ngadap kan. Lagi cantik. Tak payah pergi mana-mana. Sebenarnya saja je benda macam ni kita, tapi kena faham bekerja beramal untuk nama salah. Sum'ah dipanggil. Kenapa buat ni? Supaya nama. Seriously. Dalam Islam sejak bila Islam ajar kita buat kena nama? Di antara dosa-dosa besar tu. Di antara dosa-dosa besar adalah apa? Kita beramal kerana mendapatkan sanjungan manusia. Seriously, salah. Kalau untuk negara, untuk mana negaranya? Itu nama. Itu sebab kenapa kita kena ajar rakyat kita supaya jangan kerja untuk nama. Faham tak? Kalau kita ajar kerja untuk nama ni, masalah dia. In the end, semua orang tak ikhlas. Everybody buat research mesti nak kena ada nama. Aku tak dapat nama, aku tak nak buat research. Terjemah buku, kalau buku tu tak diterjemahkan dengan nama aku tak jadi presentator, aku tak nak buat. Seriously, mana boleh macam tu? Haram. Kalau para ulama buat kerja macam tu, mati. Tak belajar Islam kita, tahu tak? Para sahabat Nabi SAW ramai menyampaikan Islam, tak kena nama pun ada. Yang bekerja sampaikan Islam, kita tak tahu nama pun. Yang besar-besar kita kenal. Lain tu ramai kita kenal. Ratusan ribu para sahabat Nabi SAW. Kalau kita kenal Ibn Hajar Asqalani, guru dia ratusan orang kita kenal pun. Mana ilmu yang kita baca ni daripada Ibn Hajar Asqalani. Tapi guru yang atas ni kita kenal pun. Imam Nawawi rahimahullah, kita kenal dia. Kita kenal guru dia. Nampak tak? Bahkan lagi besar pahala orang yang tak dikenali banding yang orang dikenali. Sebab siapa, okey? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Kan di antara orang yang dipayung Allah dengan payungan pada hari payungan Allah Taala adalah orang yang bersedekah satu sedekah lalu disembunyikan. Lalu apa? Sehingga apa? Tak tahu kiri dia apa kanan dia sedekah. Mana dia menyampaikan ilmu sampai orang tak kenal pun tak apa. Janji orang beramal dengan apa dia ajarkan. Dapat. Mana melalui nama Imam Nawawi, guru dia punya ilmu tadi salur pada umat Islam. Tak kenal guru dia orang, betul tak? Siapa kenal guru Imam Nawawi? Tak kenal. Orang tahu Imam Nawawi rahimahullah, tapi tak kenal guru dia. Itu kena faham. Jadi dalam Islam ni nama tu bukan benda utama. Imam Nawawi tak kerja untuk nama. Kalau dia kerja untuk nama, seriously kita akan baca buku dia. Sebenarnya. Itu sebab manusia kena faham, mana bekerja untuk nama tu bukan Islam punya cara, bukan kaedah Islam. Bahkan bila kita buat satu benda baik, jangan sebut supaya orang pandang Islam, tak. No such thing. Buat benda tu kerana Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala dia kata apa? Dalam hadis Nabi kata, ana aghna syuraka an syirki. Allah Ta'ala kata, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, aku sekutu, mana paling tak perlukan pada penyekutuan. Mana aku ni paling tak perlu kepada penyekutuan. Man amila amalan, orang siapa mengaku satu amal, asyraka fihi ghairi, dia sekutukan dalam amalan berkenaan aku dengan selainku, taraktuhu wa syirkah, aku biarkan dia dan sekutu dia. Dapat nama tapi kosong. Jaga sikit kamera tu. Jangan tunduk bawah lagi. Okey. Kena masuk kepala dan tu. Baik. Faham Jadi saya tak langsung macam kita lah, macam kisah tu kata tak pernah lihat, tak pernah dengar. Seriously kan, kita kata nakal manusia ni ada kan. Bahkan kalau kita budak tu pesi diam, nak makan, nak
Lagi takkan. Bukan. Masalahnya kalau dapat bini jenis macam tu. Awak nak jalan, tak nak. Macam robot. Sikit sepatah haram tak kerti. Kan jenuh juga nak ngajar. Macam ni kau ajar. Kan? Payah juga. Janganlah dapat bini macam tu, masalah juga. Tak kerti langsung. Masalah juga semua tak tahu. Ya Allah Tuhanku kata bini aku ni, kan? Masalah juga. So dia sila jangan kita bayangkan macam tu. Ya, apa dapat dan ada pingitan. Kan? Lu jalan-jalan pergi pasar malam, mana ada. Pasar malam tu bergira dia ni, pakai minyak wangi sebagainya. Bohong ke. Tipu lah. Ya tak kira lah. Tolong bapak lagi semalam Baik. Jadi dia kata maksud dia ke atas suami, ke atas orang berkenaan dia orang yang suami tu pergi pada wanita berkenaan, tapi wali kena ganti balik. Itu disebut oleh Umar bin Khattab dalam Muwatta' Imam Malik. Baik, itu yang apa yang dengan perkara berkenaan dipulangkan balik wanita. Faham Kalau ni kata contoh macam kuat membebel. Tak ada. Saya ingatkan dia tak kuat membebel. Tak ada. Itu benda tu benda biasa, kan? Benda-benda biasa. Mana tak ada dijadikan syarat. Pada perkara-perkara. Okey, baik. Wa yuraddu ar-rajulu bi khamsati uyub, dan dipulangkan balik. Maksudnya dia ditolak balik seorang lelaki tu dengan 5 keaiban. 5 keaiban juga. Pertama, bil junun, dengan kegilaan. Dengan kegilaan. Maksudnya seorang isteri tu elok saja apa perkahwinan berlaku, kemudian apa? Suami berkenaan gila. Batalkan. Ataupun di wali tu nampak menantu tu gila, maka berhentikanlah perkahwinan tadi. Okey. Wal judam, dan juga apa? Kusta. Wal baras, dan juga sopak. Mana ini keaiban yang kita nyatalah. Ni tak telinga ke dan sebagainya. Terpulang apa saja. Wal jabbi wal unnati. Wal jabbi wal unnati. Okey, jabbi tak tengok lagi bawah. 2. Wal jabbi qat'u dzakar, terpotong kemaluan dia. Zakar dia terpotong. Maksud dia tak ada kemaluan, maka automatik. Sama dahulu kita kata benda ni berlaku dekat China, dekat China kan, bila diorang sida mana orang yang jaga nak kerja masuk istana, dalam kawasan taman larangan raja tu, raja seorang je ada kemaluan, yang lelaki, yang lain semua tak boleh ada. Sida diraja. Tak berat lah, tapi yelah kot dah mana tahu. Dikasih dia potong. Tak tahu kenapa. Tapi lah perangai dia orang kan. Pasal dia kata tak nak menandingi raja, wallahualam, kata nak berlaku apa yang bukan dalam istana. Dia raja boleh kahwin semua perempuan dalam istana. Bundik dia punya ramai. Ini mengarut. Ini Islam tak diajar macam tu. Jadi kalau dia kata sekiranya seorang lelaki tadi dia dapati qat'un zakar, terpotong dia punya kemaluan. Wal unnati, itu adamul qudrah al wata'i. Dia ada kemaluan tapi tak ada kemampuan untuk bersubuh. Li adami intishar zakar, kerana tidak ada naik ke kemaluan dia, zakar dia. Mati pucuk wasabata khiyarur raddi li zaujati. Maka dan dia kata sabitlah pemilihan untuk pulangkan balik, patah balik. Isteri dia kata suami dia macam tu kan? Dia boleh patahkan balik. Kias kepada sabit untuk lelaki. Macam mana lelaki tadi kahwin dengan perempuan, dapati ada keaiban tadi, boleh patah balik, tak setuju jadi batalkan balik kan. Dan macam tu juga seorang isteri boleh ada hak untuk buat benda yang sama, batalkan balik. Walakinnal anin yuajjal sanah, tapi orang yang mempunyai masalah mati pucuk dan sebagainya diberikan penangguhan setahun. Min hini raf'ihal amrul qada, bermula daripada wanita berkenaan angkat keputusan kepada mahkamah. Dia buat ke mahkamah, tuan hakim, suami saya macam ni, dia mati pucuk, tak boleh kahwin. Jadi saya tak nak kahwin dengan dia. Saya nak kena batalkan perkahwinan sekarang juga. Kalau perempuan tak ada setahun, jam juga dia bilang. Ni akak nak tanya berkenaan adil ke tidak ke ni? Kalau perempuan kena sakit atau apa, tak boleh. Dia ada perbezaan benda berkenaan. Kalau dia kata dari segi masalah masalah pembedahan dan sebagainya, benda tu tadi keaiban tadi, kalau dia kata berlaku daripada awal, diberitahu, ya benda tu dia kata ni. Tapi kalau masalah macam mati pucuk, kadang orang tu masalah jiwa. Macam dia takut, tengok bini takut. Sebab sekali dia tak boleh kahwin. So dia penangguhan. Berbeza dengan masalah tadi, masalah kecacatan dalaman diri wanita berkenaan. Kalau anda kata orang tu memang tak ada kemaluan, dan terus batalkan perkahwinan terus, tak ada masalah. Tapi orang yang mati pucuk ni tadi, dia kadang-kadang ada masalah psikologi. Jadi sembuhkan psikologi. Kalau masalah benda yang kita kata macam tempat yang benda-benda yang tertipu tadi tu, masalah sopak dan sebagainya, itu benda tu memang kita nampak nyata. Faham tak?
So macam tu juga masalah kesihatan. Kan gitu kat sekolah-sekolah kan ada buat kesihatan. Dia cek kesihatan budak perempuan lelaki. So benda tadi awal-awal dia ketahui sebenarnya. Mak bapak tak tahu dah anak dia apa jadi dan sebagainya. Ni tiba-tiba macam tak ada mana saya tahu. Jadi bertanggungjawab. So macam benda ni bukan masalah tak adil kak. Akan kena faham pasal benda ni bagi lelaki benda tersebut kadang-kadang benda masalah psikologi. Wanita yang tak boleh disetubuhi oleh lelaki pun ada. Siapa yang tak ada? Zaman kita sekarang ni memang ada kes-kes yang berlaku. Isteri itu tadi takut untuk disetubuhi oleh suami, sampaikan kadang-kadang kahwin 5-6 tahun tak pernah buat persetubuhan pun dengan suami. Soalan tahu? Tak tahu kan? Banyak kaunseling benda ni. Masalah berlaku. Punca kenapa? Tak tahu. Ada kata trauma, mungkin kecil-kecil dia pernah ada percubaan untuk mencabul wanita berkenaan berlaku. Ada yang macam-macam. Tapi anyway itu psikologi jiwa. Kalau kata suami terpaksa, dia menangis. Lalu banyak cerita dia benar. Itu masalah banyak cerita punya juga. Tengok filem banyak sangat. Tengok cerita tu jeng. Betul dah macam takut kan. Dan sekali benda tu jadi sebab kepada kenapa dia tidak mahu melakukan persetubuhan dengan suami. Itu benda ni betul tak kak? Benda betul. Ada orang saya jumpa, saya dengar cerita tu sampai 8 tahun. 8 tahun, 9 tahun. Dia boleh je dah marriage tu boleh tahan. Itu maksud dia suami itu tahan tau. Kalau dia kata suami itu jenis tak tahan, lama dah belah. Itu bukan masalah ini akan bersangka dengan suami ni. Akan bersangka dengan suami. Tengok macam tu. Dia ada suami tu yang kata dia tak apa, tunggu sabar bini dia sampai ni. Itu beza. Tu benda macam ni kita kata kalau bukan maksud dia semua tu dia bergantung pada suami. Tadi dia nak tinggalkan. Maka kadang-kadang saya dengar ada yang kawan-kawan saya benda cerita ni timbul, dia cerita daripada orang-orang. Kalau orang Arab cepat je. Ceraikanlah dia kata. Cepat je. Betul yang Melayu ni macam dia benar kan. Cepat je kau punya tindakan. Dia kata kau nak buat apa lagi? Dia cakap macam tu. Arab ni tak ada cinta kot. Tak sayang. Nak kata tak ada sayang. Wallahualam. Okey. Tapi kadang-kadang bukan macam ni. Masalah kita kata tu lah. Macam saya cakap, orang Arab sebenarnya ini habuan masing-masing Pasal orang Arab sebenarnya memang kita kata, saya sendiri saya tengok kawan saya, memang ada yang macam tolong bini di dapur tu aib. Macam tolong bini dapur. Ada yang Melayu pun ada. Nak tolong basuh pinggan dengan bini pun rasa macam ni. Tak tolong sedia baju pun tak nak. Bini kata bang tolong sedia baju. Pergi buat sini. Aku sibuk. Kan? Bersepak je. Mana ada benda selama Nabi tolong. Satu kata. Macam dalam isteri dengan suami tak? Kan Arab di mana jalan isteri sama dengan suami kan? Ada. Time bulan madu. Bulan madu. Time mula kahwin. Itu orang Melayu sama juga. Orang Melayu sebelum kahwin pun macam tu. Suami depan, bini belakang. Kalau dia pandang belakang, bini hilang. Tak, dia cerita ni. Tak, benda tu atas dasar orang lah. Cara didikan keluarga. Macam mana keluarga didik. Kalau keluarga dia didik, suruh bertanggungjawab dan sebagainya, so lelaki tu akan bertanggungjawab. Dia akan ni. Kalau dia kata keluarga dia ajar, dia jadikan sekian, lantakkan kau, dan dia akan lantakkan kau. Ada satu masalah. Ada dia cukup lengkap lelaki, tapi dia tak ada sperm tak ada sperm kau tak cukup. Dan wanita berkenaan ada hak untuk minta. Ada hak. Kalau dia kata pemeriksaan dibuat dan sperm tak cukup dan sebagainya, ada mortality tinggi ke, mati keluar banyak berjuta-juta tapi mati banyak. So wanita berkenaan ada hak untuk minta cerai. Ini apa sih keaiban? Macam mana lelaki boleh minta tolak isteri kerana keaiban? Macam tu juga. Tapi kena ingat, limitation dia bukannya ni. Bukan dah setahun, 3-4 tahun baru cakap kaya tak puas hati dengan bini saya. Bukan macam tu. Dia kena permulaan perkahwinan lagi. Macam tu wanita tadi. Maksudnya dia bila dapat tahu benda berkenaan, cepatlah bawa kes ke mahkamah. Kan jangan pula macam saya dah 5 tahun, apa suami saya macam ni perangai. Tak boleh macam tu. Kan? Atau kalau lelaki tu dia suka pukul bini, tak semayang, buat awal. Ni lewat dah 25 tahun, dah beranak 15 ekor. 15 orang dah ada anak dan sebagainya. Tiba-tiba baru dah keluar, suami tak semayang. Kenapa? Kan segerakanlah benda berkenaan. Apa yang keaiban yang berlaku tadi, tangani awal-awal cepat-cepat. Jangan tunggu lama. Pasal bila anda tunggu lama tadi, hujah ke atas anda kuat. Bukannya untuk anda, ke atas anda. Mana kalau anda kata anda tahu benda tak betul, kenapa tak adukan? So, cakap apa? Saya. Mana ada saya? Kan? Pasal ada hak anda tak ambil tindakan, maka anda dikira sebagai redha. Faham tak? So kenapa dan tajuk ni? Tapi macam kes tadi kan, lelaki yang kita kata kurang, maksud dia tak ada kelelakian kan, dia berhak untuk isteri tadi, tapi dalam masa sama disebut kat sini diberikan setahun. Fa illam yahsul wat'u khilalaha
kalau tak terjadi persetubuhan dalam tempoh setahun berkenaan, sabatalah hakul fasakhi, sabitlah untuk wanita berkenaan hak untuk pemfasahan. Li'anna dhalika qad yakunu li'illatin tudhibu li ikhtilafil fusul. Kerana boleh jadi kadar berkenaan yang terjadi pada lelaki tersebut kerana illat apa punca apa yang boleh hilang, akan hilang dengan berbezanya musim. Contoh macam kahwin musim sejuk. Lelaki tu sejuk kata dia tak boleh apa nak berhubung dengan isteri dia. Kesejukan menyebabkan dia macam demam, masih demam. Ada orang kan dia ikut musim dia demam. Tahu kan? Ada orang sejuk menjadi pun ada juga. Tapi kita kata secara tak langsung memang manusia ni ada macam tu. Kita kata ada orang yang musim tertentu, contoh macam kalau siapa-siapa duduk kat Yaman, musim sejuk memang orang tak keluar rumah. Sejuk je, duduk dalam selimut. Selimut tu berat gila, kat 10 kilo. 10 kilo. Nak angkat tu ni. Memang kita kata orang tu kita kata musim-musim tertentu main peranan. Jadi kenapa penangguhan setahun daripada aduan? Sebab mungkin musim memainkan peranan dalam perkahwinan mereka. Tu je. Tu maksud yang disebut oleh para fuqaha. Okey. 5 rawahul Baihaqi. Kerana apa yang dikatakan Imam Baihaqi an Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, annam ra'atan, bahawa seorang wanita atathu, datang kepada Umar, fa akhbarathu, dan dia beritahu Umar anna, bahawa zaujaha, bahawa suami dia la yasilu ilaiha, tak sampai kepada dia. Mana tak sentuh, tak sampai datang kepada dia. Fa ajjalahu haula, lalu Umar telah beli apa? Berikan wanita berkenaan, lelaki berkenaan tempoh selama setahun. Falamman qada haulun, maka apabila telah tamat 1 tahun, walam yasil ilaiha khairaha, dan tak sampai kepada dia apa sebarang kebaikan bagi wanita berkenaan, fakhtarat nafsaha, lalu wanita berkenaan pilih diri sendiri. Fafarraqa bainahuma Umar, lalu telah memisahkan di antara mereka dua. Siapa? Umar. Kalau lelaki tak nak cerai pun Umar akan pisah, pemerintah boleh pisahkan. Wa ja'alaha tatliqatan ba'inah, dan Umar jadikan dia talak yang apa? Putus. Maksud dia tak ada rujuk. Dia fasakh bila mahkamah yang pisahkan, tak ada rujuk tau. Maksud dia kalau nak kahwin, akad baru, mahar baru, redha wanita. Dia tak sama macam keadaan biasa. Maksud dia bila fasakh, bila mahkamah yang putuskan, contoh macam suami pukul bini, bila bawa kes ke mahkamah sabit, maka mahkamah fasahkan, maka suami itu tak ada macam dalam iddah wanita berkenaan, aku rujuk kau balik. Tak ada, ayat tak berlaku. Yang berlaku ni hanya bila benda tu tadi, perceraian itu dibuat oleh lelaki itu sendiri, dan barulah berlakunya ada iddah untuk rujuk, mana 3 kali suci atau 3 kali haid. Tapi kalau dia kata benda tu berlaku dengan arahan mahkamah, mahkamah pisahkan dengan sebab lelaki tu jahat pukul bini, atau dan kisah tadi lelaki tu ada keaiban dan sebagainya. So bila pemutusan tu dibuat, wanita tadi tidak ada iddah tadi, tak iddah rujuk, tak ada. Iddah kena tunggu sampai nak kahwin ada. Dia tetap kena 3 kali suci atau 3 kali haid. Tetapi dia tak boleh dirujuk oleh suami yang sama. Faham Okey. Maksud dia tidak ada apa orang kata apa hak untuk suami tersebut rujuk bini berkenaan. Jelas? Okey, baik. Naik balik. Ya. Keaiban ni okey. Keaiban yang macam ni, kalau anda kata sekiranya dalam perubatan dan penghakiman dibenarkan, ni kita cerita sebenarnya benda macam ni dalam perubatan dan dengan, kalau anda kata dalam masalah dan bahkan boleh spesifik dalam keaiban macam ni mana kita kata seorang wanita tak boleh mengadukan apa keaiban suami dia kan, tapi bila bentuk macam ni dia ada hak pasal dia punya nafkah tidak dapat. Mana suami dia tadi tak boleh, bukan hanya nafkah kaya kan dia bagi duit dan sebagainya, tak, itu tak madai. Bahkan kita kata dia ada hak sebagai seorang wanita. Saya pernah marah dengan pakcik dekat Yaman dulu. Dia pakcik ni baik, dia orang ni baik. Yelah dia bawa teksi kan untuk sahabat keluarga dia, mana dia tinggal di Sana'a. So keluarga dia tinggal di Taiz. Jauh dia Sana'a. Lepas tu bila dia duduk dekat situ, dia bawa saya naik teksi. Satu hari bulan Ramadan. Saya tanya khabar, saya kata, "Cik, dah kat mana? Asal mana?" Dia kata tempat sekian, asal sekian. Lepas tu dia kata, saya kata, "Anda keluarga kat mana?" Dia kata keluarga kat sana, kat kampung. Saya kata, "Raya ni balik tak?" Dia tak balik. Saya kata, "Berapa tahun dah tak balik?" 3 tahun dah tak balik. Lepas tu dia kata dia hantar duit dan sebagainya, keluarga dapat duit lah. Mana anak dia besar kat sana tak tengok langsung. Saya diam sekejap, saya kata dengan dia,
Dia marah lah. Saya kata, minta maaf lah pakcik. Saya kata, sepatutnya tak boleh jadi macam ni. Umar bin Khattab anhu pun benarkan untuk para sahabat keluar 4 bulan je. Kata 4 bulan, 3 bulan. Dia tanya Hafsah, anak dia kata berapa lama seorang wanita boleh tahan tanpa suami dia. 3 atau 4 bulan. Hafsah kata, kau macam kau tanya orang macam aku. Mana aku malu nak jawab. Umar kata untuk kebaikan umat. So bila Hafsah bagi tahu saja, Umar lepas tu rotation untuk tentera keluar berjihad, dia tak benarkan lebih dari tempoh berkenaan. Lepas tempoh berkenaan kena patah balik. Jadi keluar pula yang baru. Dia tak benarkan lebih dari tempoh berkenaan. Pasal hak wanita tadi, hak isteri tu kena ada. Saya kata dengan dia, isteri engkau ni cakap dengan pakcik lah. Tapi engkau ni dalam bahasa Melayu lah. Kan dalam bahasa isteri pakcik lah. Ni kan pakcik bodoh ni. Kan? Saya kata dengan dia, isteri pakcik ni bukannya mainan. Bila rasa nak pegang peluk, dia tak nak campak. Saya kata dia ada hak juga. Dan anak-anak besar tanpa pakcik ni saya tak boleh. Saya kata dengan dia. Omar, saya sebut dengan dia. Betul dia diam kan. Tak tahulah apa jadi, terfikir ke tidak. Tapi dia turunkan saya bayarlah. Sampai dekat tempat rumah sewa saya, dia turunkan, saya bayar. Setahun lepas tu saya jumpa balik sekali lagi. Saya tak tahu dia. Saya tak tahu dia. Dia tengok, dia nampak saya naik kan. Terlama naik. Kau kenal tak aku siapa? Tak kenal, dia kata. Aku kan tahun lepas kau berceramah kat aku, dia kata. Dia kata dia balik lah. Alhamdulillah dia balik. Kali ni dia balik ikut rotation lah. Tidak terlampau lama sangat. Nah, betul. Kita kata kalau dia macam tu keadaan dia, kesianlah isteri tadi. Salah. Haram. Saya kata haram. Saya kata dengan dia, bukan macam tu cara dia. So pakcik tu balik. Alhamdulillah dia balik. Balik jumpa keluarga dia dan sebagainya. Kemudian datang, dia buat rotation macam tu. Tidak lagi buat macam style apa? Style padahal jarak tu berapa kilometer je. Mana kita katalah perjalanan mungkin 8 jam. Macam sini Kelantan ke macam tu lah. 12 jam kan. Oh, tak boleh. Haram. Walaupun isi tu kata redha, saya pun yang cakap macam tu. Islam tak benarkan. Ya. Itulah saya kata tadi. Sama je. Tak boleh. Tak boleh. Benda tak boleh. Tak dibenarkan Islam. Tu jadi kes ada separuh tu dah sampai kat Malaysia, kahwin pula kat Malaysia. Lepas tu dah kat sana tak cerai lagi. Ada jadi kes macam ni. Lepas tu kelang kabut, pergi ceraikan pula dulu kat sana. Baru kahwin sini. Ya tak? Bagaimana pula dengan majikan? Ya. Maksudnya pembantu rumah kontrak 2 tahun, adakah majikan juga menanggung? Saya bukan ni, majikan bukan masalah menanggung. Kita gajikan orang berkenaan. Masalah dia punya tindakan tadi bukan kita sokong. Dan bukan kita yang pula meraihkan dia. Itu sebab kalau boleh kita elakkan untuk perkara-perkara tersebut. Tapi dalam begitu nak kata kita partner in crime, tak ada. Dalam Islam tak ada kita kata macam tu. Pasal kita tak tahu latar belakang dia. Kalau dia kata dia janda pun kita cakap apa? Betul tak? Kalau dia tipu, saya janda, dan tak ada timbul tajuk lah kat situ. Faham tak? Jadi secara asasnya kalau dia tipu, dia bohong, tu lain cerita. Tapi dari segi asasnya, kalau kita tahu, kita kena nasihatkan dia. Mencakap pada dia, ini salah, haram dalam Islam, saya kata. Cakap yang tu. Betul, kita kata itu macam tu. Cari makan duit, saya kata duit tu betul, perlu untuk keluarga. Tapi kan sayang juga perhatian. Anak-anak perlukan, saya kata. Ni besar anak engkau tak tengok langsung apa jadi. Mak punya arahan tak sama dengan bapak, saya kata. Bebel sungguh dengan pakcik tu. Perjalanan tu dekat je, tapi saya bebel kat dia. Kesian. Tapi alhamdulillah dia lepas tu dia balik kampung. Saya pun tak tahu. Dia jumpa saya tu, dia kenal balik. Dia kata, kau tu macam ni, dia kata. Cakap dengan aku. Dia balik kahwin. Balik kampung, jumpa bini dia. Alhamdulillah. Tak ada lagi buat perkara yang tak senoh itu. Pasal kita kata benda ni adalah tempoh-tempoh yang Islam kata tak boleh. Jangan. Faham tak? Jadi macam tu juga, macam mana lelaki, macam tu juga wanita. Dan tak boleh kita kata. Jadi secara asasnya, ada satu benda kat Malaysia ni banyak kes yang berlaku bila suami tu tinggalkan isteri dia lama, tak boleh nafkah. Tapi yang isteri tak mengadukan ke mahkamah. Kadang-kadang mahkamah terima aduan tapi saja lewatkan. Itu sebab kenapa kalau kata berlaku kes apa benda, sila appoint lawyer cepat. Dia tak tahu kenapa. Mahkamah dia takut sikit dengan lawyer kot. Dia kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia macam okey. Kan? Kalau kata orang biasa datang tu dihalau macam tu je balik. Jangan kata datang agama ni. Saya tahu kenapa. Mungkin pasal itulah. Yang kali jangan hantar orang DEFG, belajar agama. Itu jadi kes dia. Sebab ya F lah kan. Tak lulus akademik pun hantar belajar agama. Salah lah. Itu sebab kenapa bila pengaturan pentadbiran tadi tu dia buat benda sambil lewa. Kesian makcik-makcik tu 7 tahun dia tinggalkan suami, duduk kat Penang. Laki lepak kat KL, kahwin baru. Dia duduk kat Penang. Tak cerai tak apa. Tak tahu pun keadaan. Status tak tahu status apa. Nak kata cerai tidak juga. Nak kata kahwin tak juga. Betapa apa jadi? Macam tu. Itu bukan Islam.
Bukan itu pasal jatuh automatik, tak boleh berlaku macam tu. Pasal wanita tadi tu kena adukan. Dia kena adukan, itu ketika ta'liq tu disebut. Suami tu kata, kalau sekiranya aku meninggalkan isteriku selama sekian-sekian bulan, Qamariah. Qamariah dan aku dan wakil keluarga aku tidak memberikan nafkah dan sebagainya, dan isteri tu adukan atau aku menyakiti dia dengan punya kesakitan yang menyata dan sebagainya, lalu dia mengadukan ke mahkamah, dia bayar bagi pihak aku RM10 ke RM1, maka jatuhlah talak. Talak khuluk terus macam tu. Maksud lelaki terserahkan khuluk pada wanita berkenaan, dia bayar RM1 dan mahkamah tak terima. Tapi masalah dalam masa yang sama, kenapa mahkamah tidak terus terima? Kadang-kadang bini ni pun emo juga. Tinggal bau lelaki tu baru tak ajak pergi ke pasar raya, dah mula menggelupur. Pun ada juga macam tu. Kan benda kecil kadang jadi besar. Pun ada juga. Kan? Itu sebab kenapa kita kata secara asasnya dua benda tu ditimbangkanlah. Ya, kalau kita kata betul, terus terang, kalau dia kata wanita pegang cerai, berapa kali dah cerai lelaki dia? Banyak kali dah tak buang sampah, kan? Ajak tolong basuh pinggan, tak basuh pinggan, together. Oh, dia nak together basuh pinggan, dia kata. Kan? Lelaki tu tak nak, kan? Tak tolong masak, kan? Tidur manjang hari, kan? Lelaki tu letih tidur je. Oh, tak tolong saya dan sebagainya, kan? Itu masalah dia. Itu kita kata keadaan yang berlaku. So secara asasnya Islam ambil timbang berat benda tadi. Nanti kita akan masuk berkenaan dengan tajuk khas tentang tajuk hak perkahwinan, hak suami, hak isteri. Okey, baik. Faham So jadi mana maksud aib tadi? Lelaki ada, perempuan ada. Mana boleh ditolak perkahwinan tadi, dibatalkan. Dan dalam masalah perkahwinan tadi, kalau wanita telah disentuh suami dia, mahar tu milik dia. Cuma kalau dia kata keaiban tu disorok oleh keluarga dia kena tanggung bayar balik pada lelaki berkenaan, pada si suami tadi, ya. Dia adalah benda-benda kita kata hutang ke atas keluarga tersebut, wali tadi, kerana apa? Sorokkan benda tersebut. So Nabi SAW macam Nabi katalah, kamu tipu aku, kamu dalastum alayya, kamu sorokkan benda berkenaan. Okay, baik. Faham Okay, baik. Fasal. Okay, tajuk baru. Bab ain, faham Fasal. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Dan digalakkan penyebutan sebut al-mahri, mahar, mas kahwin tu disebut fin nikah, dalam pernikahan. Ketika pernikahan itu dibuat, digalakkan, disuruh kalau boleh sila sebut apa mahar yang ini bukan untuk menunjuk. Tahu kenapa? Nanti saya terangkan kenapa kena sebut. Jadi first thing first, yang tajuk paling nyata para ulama kata supaya tidak berlaku percanggahan. Nanti kan kata, bukan 10,000 je ke? Tak, 15,000 kan. Aku dah angkai tu kan. Mana ada, kau cakap hari tu lain, kau tipu. Kan berbalah tak pasal-pasal. Borang tu tulis, lafaz tu penting. Kalau tulis tu kata, aku silap tulis kosong terlebih. Silap tulis kata. Itu sebab kenapa kita tahu awal. Dia macam, ni anak-anak kena dengar siapa yang tak kahwin lagi, mahar anda kalau boleh bincang dengan keluarga sebelum lepaskan bagi tahu. Kalau zaman kita boleh bagi tahu dah. Zaman dulu dah dengar terkejut kan. Dia bagi tahu jumpa tu, berpantun-pantun tu automatik ketika tu sebut. Ketika tu tahu. Memang kalau berapa ribu tak tahu kan. Kalau dekat sekarang dia ada hint-hint awal. Tapi macam saya katalah, nanti kita akan bincangkan. Pada yang lelaki, be gentleman, orang baru tak apa, jangan cakap banyak. Ya, ada lelaki takut sangat. Tunggu, saya terangkan kenapa. Pasal sebenarnya dalam Islam tak ada had berkenaan dengan mahar ni. Baik, kenapa kita kata kena sebut? Okey. Dia kata qala Allah Taala, berfirman Allah Taala, tengok nombor di bawah tu, nombor 1. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan. Nihlah. Okey? Mana dan berikanlah wanita-wanita berkenaan sadaqatihinna. Mana jamak dia, jamak pada sadaq. Itu mahar. Hinna mereka, nihlatan, sebagai apa? Pemberian atau hadiah yang wajib, secara wajib. Okey? Bukannya sunat, wajib. Rawah Bukhari, kalau mereka Imam Bukhari, hadis nombor 4741. Wa Muslimun dan Muslim, hadis nombor 1425. An Sahl bin Sa'ad, daripada Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, atatimra'atun nin nabiyyi, atatimra'atunin nabi. Dia actually imra'atun an-nabi kan, dia ada nun kecil tu. Atat imra'atun an-nabi. Mudah sikit. Atatimra'atunin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat,
Dia kata telah datang seorang wanita pada Nabi SAW, lalu dia berkata, Innaha, sebenarnya dia, qad wahabat nafsaha lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sebenarnya dia, ini diceritakan oleh Sa'ad bin Sa'ad, dia kata aku serahkan diri aku kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kau buatlah apa kau nak. Mana kau nak kahwin aku, kahwin aku. Tak kau kahwin aku siapa yang kau nampak patut, dia kata. Ni zaman ni, keadaan ni biasa berlaku sebab wanita-wanita tu datang kadang-kadang berhijrah berseorangan. Kan bila di Madinah kan banyak orang datang, wanita tu datang seorang, datang tinggalkan sekian-sekian. Jadi sampaikan peringkat ada dalam surah Mumtahanah tu ada peringkat sampaikan apa? Allah Taala suruh test. Mana kalau dia kata dia orang ni apa ni kan, tak usah pulangkan balik kepada orang-orang musyrikin. Kau datang seorang dan sebagainya. So datang seorang di Madinah nak lepak, kamu datang lepak tepi masjid lah. So di sini datangnya kenapa mereka datang serahkan supaya Nabi tentukan apa yang patut, apa yang baik untuk mereka. Faqala, lalu berkata Nabi SAW, Mali fin nisa'i min hajah. Tak ada padaku tentang pada wanita ni sebarang keperluan. Aku tak ada keperluan pada wanita, dia kata. Faqala rajulun, berkata seorang lelaki, Zawwijniha, kawinkanlah aku akannya. Ya Rasulullah, kau kawinkan dengan aku. Qala, Nabi berkata apa? A'tiha sauban, bagi dia baju, pakaian, mana pakaian, persalinan. Qala la ajid, aku tak ada. Dia tak ada, lelaki ni tak ada. Ini kisah dia banyak riwayat, tapi ini antara kisah riwayat yang bentuk ni. Qala, Nabi sabda lagi, A'tiha walau khataman min hadid, berikanlah dia sekalipun satu cincin daripada besi. Fa'talla lahu, lalu dia pun mana dia apa, dia kata apa dia kata, mana dia bagi alasan lagi. Dia kata Rasulullah tak ada. Sebenarnya kalau kisah yang panjang tu, bila dia kata macam tu, Nabi kata balik. Benda dia kata pakaian, aku ada pakaian ni je. Nabi katakan aku pakaian untuk kau tanggal, kau nak pakai apa? Okey, lepas tu dia kata pergi balik rumah. Dia balik rumah cari barang. Dia kata pergi cari lagi. Dia tak ada benda Rasulullah kat rumah aku. Pergi cari walaupun sekali pun cincin daripada besi. Lepas tu kemudian datang balik, dia kata cincin besi pun tak ada. Lepas tu faqala, Nabi bersabda, Ma ma'aka minal Quran, apa yang kau ada daripada Al-Quran? Qala, dia berkata, kadza wa kadza, adalah surah sekian. Qala, baginda bersabda, faqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Sungguhnya aku telah kahwinkan engkau akan wanita berkenaan dengan apa yang kau ada daripada Quran. Dan dari riwayat datang, Nabi kata fa'allimha, ajarkan dia. Ini khusus untuk sahabat ni. Ini khusus untuk sahabat ni. Tapi nama sama kita kata ada kes juga macam dia sebenarnya mahar ni dua bentuk. Satu mahar yang bernilai, you can say 1,000, 2,000, 3,000, berapa benda bernilai, mutakawam, harta yang bernilai. Satu lagi benda yang bermanfaat. Contoh macam pekerjaan. Macam berlaku pada apa? Musa alaihissalam. Dia dengan bapa mentua dia. Kan bapa mentua dia kata, aku akan kawinkan anak aku dengan kan dia kata 8 tahun. Kalau kau nak cukupkan 10 tahun berkhidmat, lagi bagus. Itu boleh juga. Dan kita untuk itu maka masuk sekali Al-Quran ni. Dia masuk Al-Quran sekali. Maksud kita ada dua benda. Nilai yang bernilai ataupun yang bermanfaat. Ini bagi perkhidmatan dan sebagainya. Macam ni tadi perkhidmatan lah, mengajarkan wanita berkenaan Al-Quran. Itu dikira sebagai apa? Sebagai ini. Macam juga apa yang mahar yang diletakkan oleh Ummu Sulaim kepada suami dia, apa? Islam. Kau masuk Islam aku kahwin kau. Mana mahar dia ada keislaman lelaki berkenaan. So actually benda tersebut kita kata ada juga apa konsep ni kena faham betul-betul Memang kita kata walaupun tapi pemberian barang yang bernilai itu lebih baik, lebih nyata. Pasal Nabi SAW sendiri, Nabi tak kata dengan dia, "Mesti ni kahwin dengan aku. Aku bagi ajar kau Quran. Mesti ni kahwin aku." Tak ada macam tu. Bahkan Nabi bagi pada isteri-isteri dia mahar. Man sebagai tanda perkahwinan tadi itu memang dia sanggup untuk menafkah pada wanita berkenaan, dia bagi mahar. Nanti kita akan bincangkan sikit lepas ni. Ambil dalam ayat lain Baik. Fa illam yusamma sahal aqdu. Kalau tak disebut jumlah berapa dalam pernikahan tadi, dia kata macam tu, kata aku nikahkan kau dengan anak aku. Orang tu kata aku setuju. Okey. Dia cakap setuju je, saksi ada, jalan. Cuma sekarang ni berapakah nilai patut diberikan? Di sini tak disebut pun dah sah dah, pernikahan tu dah sah. Dia pasal syarat pernikahan tadi, penyerahan mahar pada wanita tersebut bukan semestinya disebut dalam akad nikah tadi, digalakkan disebut supaya tak ada berlaku pertelingkahan. Tapi kalau tak sebut sekalipun, pernikahan tadi telah pun berjalan. Cuma wanita tu tadi boleh sekat diri dia until lelaki tu bayar apa yang sepatutnya. Jangan sentuh aku until kau bayar sekian banyak. Dan lelaki tu kena bayar lah sekian banyak. Berapa yang ada sepatutnya dia bayar, yang disebut dalam berkenaan dia boleh.
ikut adat setempat. Ikut adat setempat, itu tengok keadaan. Kalau dia kata wanita tadi berkeras tak nak, tak cakap apa, itu berhak, dia ada hak. Dia ada hak. Pasal pernikahan tadi kan, dia kata nak minta apa yang dia nak minta. Dia tengok dari bawah, nombor 2. Jadi saya buka buku satu lagi. Buku ni dia ringkas sangat. Kenapa kena kata dia tak sebut pun tak apa? Di qaulihi ta'ala, kena firman Allah Ta'ala, la junaha alaikum. La junaha alaikum, tidak ada kesalahan ke atas kamu. In talaqtumun nisa, kalau kamu menceraikan wanita, malam tamassuhunna, selama mana engkau tidak ada kesalahan untuk kamu untuk menceraikan wanita yang tidak kamu sentuh mereka. Au tafridu lahunna faridah, atau kamu ceraikan wanita yang kamu tak letak lagi mahar untuk mereka. Mana tak sebut lagi mahar. Maksud dia nikah tadi sah, tapi penceraian tadi tak mengapa, tak masalah. So jadi dalam arti kata lain, tak timbul tajuk untuk pembayaran nikah, mahar dan sebagainya. Dan apa benda lagi, dah cerai. Bawakan nikah dah cerai, tak ada masalah. Okey. La junah la haraj. Tufridunahunna faridah, mana kamu tetapkan untuk mereka ni ke faridah, mana ketetapan. Maksud dia tu'ayinu lahunna mahra, kamu tetapkan untuk mereka ni mahar. Dallat, faqad dallat, maka ayat ini dallat telah menunjukkan ala anna nikaha, bahawa nikah ni yanaqidu, terikat, walau lam yusamma lil mar'ati mahrun muayyan, sekalipun tidak disebut untuk wanita tadi sebarang mahar tertentu. Tak disebut 1,000, 2,000, 3,000, tak sebut pun, tapi dah sah dah. Jadi kadang RM15 kan, aku nikahkan dia tahun kan, RM15,000 tunai, aku terima nikahnya sekian, dia salah sebutkan kan, tak sebut mahar pun tak apa sebenarnya, sah dah pernikahan tadi. Maksudnya itu kita kata, tapi lah atas dasar kita kata kan, saksi-saksi yang suka pun menyusahkan orang kan, ulang balik, tak sah. Tak senafas, dia kata. Li'anna talaq, kerana talak la yakunu illa ba'da sihhati aqdi nikah, kerana talak itu takkan berlaku melainkan selepas sah nikah. So bila Allah Ta'ala kata tak salah kamu menceraikan, maksud dia pernikahan yang tanpa disebut mahar dah sah berdasar pada ayat ni. So jadi sebab kenapa kita kata tidak menjadi masalah kalau mahar tak disebut, nikah tadi tetap jalan. Okey. Dia kata wajabal mahru bi thalathati asya', dan diwajibkan mahar ni dengan 3 cara, 3 bentuk. 3 bentuk cara mahar itu diwajibkan. Pertama, an yafridahul zawju ala nafsihi, bahawa memfardukan atau mewajibkan si suami tadi ke atas diri dia. Dia yang cakap. Dia kata aku akan beri kau benda sekian, dia sebut. Maka dia wajib ke atas diri dia, maka wajib. Selagi mana tak bagi, selagi itu tidak boleh tidak boleh dia sentuh wanita berkenaan. Ataupun yang kedua, yafridahul hakim, dia ditetapkan oleh pemerintah, macam Nabi buat pada lelaki tersebut. Kan Nabi kata ada sekian, tak ada sekian lah sekali. Nabi kata, dia kata apa kau ada di Al-Quran. Itu maksud dia yang ditentukan oleh pemerintah. Dan kadang-kadang dengan redha yang ada. Ataupun wajib juga dengan dengan bahawa lelaki berkenaan menyetubuhi wanita tersebut. Dia menyetujui, maka wajib mahar misil. Mana kalau tak disebut berapa jumlah, maka dia akan ambil harga atau nilaian yang setempat. Ini tajuk dia kalau dia dah buat hubungan dengan wanita berkenaan, tapi tak bagi lagi mahar, tak tahu nak bayar berapa. Wanita tadi minta banyak atau sikit, dia tak jalan dah. Kadang dia kata wanita tu nak tuntut banyak, tuntut sebelum daripada sentuh. Faham? Tuntut sebelum akad nikah lagi. Pasal persetujuan tadi dibuat, tak masalah. Kalau dia kata persetujuan tak dibuat, lain itu lain. So masa tu wanita tadi kena cakap dengan bapa dia, saya tak nak benda sekian, saya nak benda sekian contohnya. Maka kena ikutlah benda tersebut awal sebelum pernikahan tu dibuat lagi. Bukan dah akad nikah. Bila akad nikah, maka apa yang disebut dalam pernikahan tadi, itu yang wanita tu akan dapat. Kalau dia kata disebut ataupun yang ditentukan oleh hakim, pemerintah ataupun last sekali, kalau dia kata tak ditetapkan ketika akad nikah, tapi lelaki tu dah sentuh wanita berkenaan, maka ketika itu dia akan kira apakah mahar setempat pada zaman berkenaan. Mahar misil, maksud dia yang biasa orang bayar. Sekarang zaman kita Kuala Lumpur apa? Lebih kurang 70,000? 80,000? Bukan mahar lah, hantaran sekali. Jangan kira bab tu je. Jangan kira bab yang RM13 tu. Jangan kira yang tu. Ya, kira yang tu je best lah. Sama, masuk dalam tu. Dia akan masuk dalam orang tu. Nak tanya sikit, kat Malaysia sekarang ni, kat Kuala Lumpur apa sekarang? Bukan, yang tu untuk akad nikah, mas kahwin. RM15,000 biasa RM15,000 Kejut. Semangat muncul kahwin awal. Nasib baik kahwin awal.
Oh tu naik lagi. La ilaha illallah. Kita ambil. La ilaha illallah. Apa pak mentua nak pakai minyak? Pahal mak tua kena kan. Lagi catering dah naik. Okey, faham. Dengar ni. Okey. Faham? Jadi kalau dia kata kat Kelantan dah tahu. Saya ingat tahun Bawah 10,000 masa. kan bawah lagi kan. Dia kira yang tu sekali tau. Jangan yang kira yang ni tau. Yang kira yang akan mas kahwin tunai 300 kat Selangor sekarang 300. Minimum tak ada RM20, RM30. Bila zaman dulu ni berapa RM50 boleh beli perut nasi. Sekarang ni mendapat maka bagi tak apalah bagilah lebih. Kan tak ada masalah. Macam kat Kedah biasa kadang 1,000 letakkan atas apa? 1,000 tunai. 1,000 tu bagi terus pada wanita berkenaan. Yang mana yang lebih tu bapak mentua akan ambil untuk beli kadang-kadang beli katil, beli sekian dan sebagainya. Itu biasa berlaku. Tengok keadaan. 11,000 tu bagi dekat anak perempuan. Nanti kita bincang. Nanti kita bincang. Baik. Okey, baik. Saya buka buku lain. Pasal buku yang kita pakai tu tak cukup. Okey. Tak, itu habis. Itu bahagian tu habis. Dalam buku kita belajar habis. Ni saya masuk ke sini tak. Sekejap Pasal kat sini ada banyak dia terangkan secara detail berkenaan tajuk tersebut. Ya, nanti lain kali kita baca buku ni pula lah. Habis kitab fiqh kita baca buku kitab ni. Okey. Macam mana? Macam mana? Apa? Print apa? Asalnya pula beli print kan. Kita belajar kitab lain kan. Ni saya baca ni supaya dapat kefahaman. Baik. Al-babus tsani, bab kedua. Fis sadaqi, berkenaan dengan sadaq. Itu inilah mahar. Wa huquqiz zawaj, hak-hak perkahwinan, wa wajibatiha, dan kemestiannya, walimatul ursi, dan juga walimatul urs. Apa nama walimatul urs? Majlis perkahwinan, majlis kenduri perkahwinan. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa masalah. Okey, masalah pertama. Al-ula, masalatul ula, ta'rifus sadaq. Apakah itu sadaq? Kenapa dipanggil sadaq? Okey, wa syuru'iyatiha, disyariatkan dia dan hukum dia. Okey, Ta'rif sadaq. Sadaq ni dari segi bahasa diambil daripada sadaqah, as-sidqu. Yang maksudnya khilaful kadhbi. Khilaful al-kadhb. Mana kalau al-kadhbu bohong, dusta kan? Kalau as-sidqu maksudnya apa? Lawan bohong apa? Benar. Dari segi syarak, perkataan sadaq tu ia adalah harta yang wajib ke atas suami membayarnya kepada isteri dia. Itu dipanggil sebagai sadaq. Ya, yang mana harta yang wajib dibayar, harta yang wajib ke atas suami untuk membayarnya kepada isteri dia. Dengan sebab akad nikah. Dengan sebab akad nikah. Bukan bayar sebab hutang. Tak ada ni. Sebab akad nikah tu berlaku. Dan dinamakan sadaq itu sadaq sebab li isy'arihi bi sidqi raghbati badiluhu fin nikah. Kerana bagi menzahirkan, merasakan berkenaan dengan benarnya keinginan orang yang mengeluarkan sadaq tadi, duit tadi, dalam apa? Pernikahan. Dia nak menikah, maka dia sungguh dia keluarkan. Okey? Maka contoh macam kalau kita sedekah tu actually benarnya tanda orang tu mukmin, dia keluar sedekah. Maksudnya dia tahu akhirat ada, dia keluar duit. Macam tu juga masalah ni, lelaki tu benar-benar nak kahwin, dia bagi pada wanita berkenaan. Oh, dan dinamakan juga sebagai mahar. Mahar, nihlah dan juga uqr. Al-uqr. Ni nama-nama yang digunakan dalam istilah fiqh Mana ada datang dalam hadis Nabi, macam dalam Quran tu ada nihlah datang, al-mahru dan hadis Nabi pernah datang Jadi nama-nama ni adalah perkataan sadaq dan Quran yang gunakan, tapi dalam masa sama digunakan juga mahar, nihlah dan juga uqr. Ain qaf ra. Okey. Baik. Disyariatkan dia. Asal pada persyariatan sadaq ni, itu mahar ni, adalah kitab, sunnah dan ijma'. Sebagaimana diterangkan dalam kata penjelasan berkenaan hukum berkenaan dengan hukum mahar ni. Okey. Hukum mahar. Wajib kata suami membayar harta dengan sebaik saja, sempurna saja akad nikah, maka wajib dibayar. Dan tidak harus untuk digugurkan. Tak ada lepas dah angkat nikah kan. Okey, kita revise balik lah. Berapa hari tu? 7 Okey lah. Kita revise balik. Tak usah bagilah. Tak boleh. Dia sebut saja dalam pernikahan tadi, maka wajib bayar. Wajib dibayar. Dan ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat keempat. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada wanita-wanita berkenaan
mahar-mahar mereka secara pemberian yang wajib. Pemberian yang wajib. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nisa 24, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Dan apa-apa yang kamu dapat berseronok dengannya, dengan isteri berkenaan dari kalangan mereka, maka berikanlah mereka ganjaran mereka secara fardu, wajib. Bukan sunat, wajib, mesti bagi. Dan dalam surah Al-Baqarah 236 Allah Ta'ala nyatakan, la junaha alaikum, tidak salah ke atas kamu, in talaqtumun nisaa, jika kamu menceraikan wanita, malam tamassuhunna, yang kamu tak sentuh lagi mereka, au tafridu lahunna faridah, atau belum lagi kamu tetapkan untuk mereka ni sebarang apa? Sebarang mahar. Okey. Dan hadis Sahal bin Sa'ad yang kita baca tadi, datang seorang wanita jumpa kepada Nabi SAW, lalu dia kata, aku serahkan diriku kepada Allah dan Rasulnya. Lalu baginda berkata, aku tak ada sebarang hajat kepada wanita, aku tak nak. Maka berkata seorang lelaki, dia kata, kawinkanlah aku akan wanita berkenaan. Lalu baginda bersabda, berikanlah dia pakaian. Lepas tu tak ada pakaian, Nabi kata carilah cincin besi. Tak jelaskan Nabi bagi apa? Bacaan Al-Quran. Okey. Dan hadis Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW melihat Abdul Rahman bin Auf kesan za'faran pada tangan dia. Ini bukan maksud dia pakai inai. Tahu tak? Ini masalah timbul, para ulama bahaskan. Mana masalah inai tu lelaki kena pakai ke tidak? Ikut yang sebenar, para sahabat yang kesan kuning yang kat tangan itu bukannya inai. Itu bukan inai. Jadi mereka bukan pakai inai. Inai untuk wanita. Laki tak ada. Laki ni makhluk yang tak perlu hias. Oh. Menyampak kakak dengar. Tak, laki ni makhluk tak hias. Mana tak hias pun dia macam tu. Okey dah. Kan masuk bangun tidur, dia tak nak muka, lepas tu dia jumpa orang presentable. Tahu? Perempuan tanya dia masing-masing lah. Bukan salah saya. Kan? Kisah dia macam tu lah. Even hari tu ada orang datang. Kan saya cerita yang daripada ni bekas ESQ punya tu, apa sama kakak tu, dia jumpa datang sini. Saya tertidur kat dalam bilik tu, dia tidur, dia datang pasal muka sikit, datang jumpa dia, tembangin dia. Presentable. Lelaki tak ada masalah. Okey, perempuan tak ada yang tu. Orang kata astagfirullahalazim muka dia kan. Lelaki lain. Jadi bila Abdurrahman bin Auf, dia nampak kesan kuning pada tangan dia, faqala mahyam, apa hal? Yang maksud dia, apa hal kau? Apa pasal ada kuning-kuning kat tangan ni? Faqala ya Rasulullah, tazawwajtum imra'atan, aku kahwin dengan seorang wanita. Faqala, Nabi kata, ma asdaqtaha, apa yang kau berikan, maharkan untuk dia? Qala waznu dawati min adh-dhahab, maknanya sebesar biji tamar emas. Banyak tu kan. Berapa gram tu? Amr bin Auf. Faqala, Nabi pun bersabda, barakallahu laka, semua telah berkati untuk engkau. Aulim wala bisyah, mana buatlah walimah, buatlah majlis sekalipun dengan seekor kambing. Dan para ulama para ulama Islam telah bersepakat bahawa dalam nikah ni memang kena ada mahar. Tak ada nikah tak ada mahar. Yang ini kalau tarikat mengarut ni kata tak payah, ini untuk guru ni tak apa. Jangan. Ini masalah dan tarikat saya jumpa tajuk macam ni. Dia tak bayar mahar pun. Untuk Nabi itu khas, untuk Nabi. Ya. Nabi kalau sepupu dia nak kahwin, kan kita bincang itu, dia kahwin sepupu dia sebagai tanpa sebarang mahar pun. Yang wanita dia bagi mahar. Wanita yang hijrah bersama dengan dia, wanita yang hadiah diri pada baginda tak payah bayar mahar pun. Itu untuk Nabi SAW sahaja. Adapun orang yang lain, mahar tu wajib berikan kepada mereka, pada isteri-isteri berkenaan. Tak ada macam tak ada out of love, tak ada, kena bayar juga. Tunjukkan sebagai ni. Baik, apakah batasan? Masalah kedua, apakah batasan mahar, hikmah dia dan penamaan mahar tadi, penyebutan mahar tadi, wajib ke tidak? Macam kita belajar tadi kan, tak wajib kan, disunat saja. Baik, tidak ada had pertama, had untuk mahar, had untuk sodak. Tidak ada had bagi minimum mahar berkenaan, dan tidak juga yang paling banyak. Tak ada minimum, tak ada maksimum. Setiap apa yang sah untuknya dinamakan sebagai apa? Nilaian atau upahan, maka sah untuk dia menjadi sebagai mahar. Anything. Contohnya orang kata, kau angkat meja ni, selesai kau buat meja, mana mahar dia dalam perkahwinan tadi kan? Buat meja. Ada buat meja. Buat pisau ke, buat keris ke. Kalau kau buat keris, boleh pakcik kahwin dengan kau anak pakcik kata. Habis buat keris. Masuk dalam gua cari besi. Nak buat keris. Tak kira apa saja. Anything yang consider upah, macam berlaku pada Musa, macam Nabi kata pada sahabat berkenaan, macam juga yang dikatakan oleh Ummu Sulaim pada suami dia, kau masuk Islam aku kahwin dengan kau. Maksud dia Islam tadi sebagainya. Mana apa benda berfaedah boleh, barang yang bernilai boleh. Ni air botol 5 sen ni pun aci, tahu tak? Ni.
RM1 ni pun aci. Ni. Apa sahaja, tak ada minimum, tak ada maksimum. Itu pulang pada masing-masing, okey. Kenapa dia kata kerana firman Allah Taala dalam surah An-Nisa 24, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum. Dan dihalalkan untuk kamu apa sebalik lebih daripada itu untuk kamu dapatkan dengan harta kamu. Mana apa saja, lebih atau kurang tak ada masalah. Lalu dilafazkan itu utliqa al-mal. Dan mal tadi tidak dikadarkan dengan sebarang had yang tertentu. Bila kata harta saya, anything, even pensel harta saya, baju harta, benang pun harta saya. Tu harta saya tu benang. Betul kan? Selipar jeput, selipar jamban pun harta saya, kan? Jangan curi harta saya. Betul lah. Anything yang sebutkan. Jadi Allah Ta'ala nyatakan sebut mal pada harta. Itu maksudnya tak ada batasan. Dan kerana hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dalamnya bahawa Nabi SAW berkata pada wanita yang menyerahkan diri pada Nabi SAW. Nabi kata pada lelaki berkenaan, dia kata, a'tiha walau khataman min hadid. Berikanlah dia walaupun sekalipun cincin daripada besi. Even cincin daripada besi pun, walaupun besi tak ada nilai dari segi masalah banding dengan emas, tak ada. Tapi besi masih di-consider as harta. So walaupun harta tu sekecil mana sekalipun, aci. Tahu? Tak ada masalah. Ha? Dikira, aci lah. Oh iyalah, dipakai lah, aci pula. Tetapi daripada Bali, aci Fadalla hadha ala jawazik aqalla ma yutlaqu alaihi al-mal. Maka menunjukkan pada hadis ini, apa-apa yang dilafaz kepadanya harta, walau minimum mana sekalipun, dibenarkan. Wa amma dalil ala annahu yajuzu walau kana kathira. Dan ada pun dalil bahawa dia boleh sekalipun banyak mana sekalipun, tak ada limit paling banyak macam mana. Faqauluhu ta'ala, maka dia merujuk pada firman Allah Ta'ala surah Nisa 20, wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Dan jika kamu nak menggantikan isteri kepada tempat isteri satu lagi. Mana kau ni dah cukup 4. Alamak, nak kahwin satu lagi lah. Tapi perempuan tu lagi bagus ni, dia nak buang satu, nak ganti satu lagi. Okey, ataupun dia ada seorang bini tapi tak ada duit lain kan. Maka nak gantikan bini ni dengan bini baru. Okey. Wa ataitum ihdahunna qintara, dan kamu dah beri pada wanita isteri kamu ni, kamu berikan salah mereka ni qintar, emas yang berbondong-bondong, emas yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Yang kamu ambil daripada harta tadi walau sedikit pun. Mana untuk sebagai jadi mahar untuk yang baru kan? Tak boleh walau sikit pun. Masa dah bagi pada dia, tu hak milik dia. Kebun ke apa saya bukan bagi pada dia, maka tu hak milik dia. Kamu tak boleh kata macam tarik baliklah, kan? Tak boleh benarkan. Walaupun cerai tadi pun ambil harta, tak boleh. Apa kamu bagi pada dia dah jadi milik dia. Faham? Dia tak benarkan mereka ambil. Jadi qintar ni adalah harta yang banyak. Harta yang cukup banyak. So jadi dengan sebab itu dia kata tak ada limit bagi yang banyak. Itu sebab wanita yang lawan Umar dia pakai ayat ni. Umar bin Khattab anhu dihujah oleh seorang wanita dengan ayat ni. Pasal Umar nak letakkan limit bagi mahar paling sikit banyak mana. Lalu wanita berkenaan lawan dia dan kata, Allah Ta'ala sebut emas yang banyak sekian, harta banyak sekian, engkau siapa nak limitkan? Lalu Umar kata benar wanita, kalah Umar. Benar wanita, salah Umar. Umar tak cakap banyak. Nama kita ni payah sikit nak ajar. Dan beritahu tahu juga, tak nak ada ustaz saya kata boleh. Ambil. Baik, hikmah pensyariatan mahar Al-hikmatu min tasyri'is sadaq. Hikmah daripada pensyariatan mahar ni adalah menzahirkan kebenaran, izhar ia adalah penzahiran kebenaran, keinginan si suami dalam membuat hubungan dengan isterinya dengan hubungan yang mulia. Mana itu menunjukkan bahawa benar-benar dia nakkan isteri tadi tu, mana keinginan yang benar. Keinginan si suami tadi untuk membuat hubungan dengan isteri dengan hubungan yang yang mulia. Okey? Dan berdasar pada kehidupan dan dia membina kehidupan perkahwinan yang mulia. Sebagaimana juga dalam perkara berkenaan ada pemuliaan untuk wanita. Okey? Memuliakan wanita tadi dan penghormatan pada wanita berkenaan dan mempersiapkan dia untuk mempersiapkan diri bagi perkahwinan tadi. Mana bila datang hadiah tadi dan sebagainya, maka dengan hadiah tadi dia dapat siapkan diri dia. Okey, dengan apa dari segi pakaian ataupun nafkah dan sebagainya, maka wanita tersebut dapat mensiapkan diri untuk perkahwinan berkenaan, menghias diri dia dan sebagainya lah untuk suami tadi. So itu cara sebenar. Jadi hikmat
kenapa dijanjikan disyariatkan benda tadi, supaya apa? Benda tu tadi bukan berbentuk macam ni. Dan dia tak sama dengan pelacuran. Ni salah faham dengan pelacuran, pasal dalam Islam ni bila perkahwinan tu berlaku, dia ada hak wanita tadi, hak nafkah dia, hak sekian semua sekali, hak kehormatan dan sebagainya, si suami tadi kena jaga. Macam tu, bukan kalau ni kata pelacuran tu jumpa sekali tinggal terus, tak, ini bukan. Ini mana membina kehidupan. Okey. Baik, hikmah dalam menjadikan mahar pada tangan si suami, si lelaki. Kalau kita tengok dalam bangsa-bangsa tertentu, ada yang meletakkan mahar tadi di tangan si isteri. Maksudnya isteri yang kena bayar, pasal dia akan dijaga oleh suami berkenaan, maka automatik dia bayar. Tu perempuan dalam India punya custom kan, dia yang keluarkan dauri dan sebagainya, pasal dia nak dijaga oleh suami tadi. Jadi Islam menjadikan sodak ni di atas tangan suami, daripada suami. Sebagai apa? Menunjukkan sebagai keinginan daripada dia untuk memelihara wanita. Daripada dihina ataupun dijatuhkan kehormatan dia. Dalam jalan menghimpunkan harta yang perlu dibayar oleh wanita tadi untuk pada suami. Kan maksudnya perempuan tu kena bayar, kutip harta, kutip sini untuk apa? Dapatkan suami. Kan tak cantik rupa dia. Tapi kalau lelaki buat kerja berkenaan, nampak apa? Manly. Kan? Tu saya kata jangan apa? Bila lelaki kalau kata tak mahal apa benda, anda kata saya sanggup. Bukannya kata macam pasal minta diskon buruk sangat. Minta maaf cakap. Bagi saya peribadi kan. Secara peribadi bukan, kalau tak mampu kita bincang awal. Jangan sebelum perbincangan tadi. Jangan ketika merisik tu itu terus terang. Saya ni tak belajar lagi pakcik kan. Saya masih belajar lagi kan. Balik belajar ni tak ada duit lagi. Kerja pun tidak. Jadi macam mana? Pakcik bantai leh 25,000 mati kan. Itu masalah. Dia letak berapa tahun kan. Letak limit berapa tahun. Sanggup tadi. Kita bukannya datang macam yang kita lihat sekarang ni, yang silap yang berlaku. Bila mana orang tu bayangkan benda tu, kata macam nak jual anak. Tak, bukan. Buat perbincangan awal. Jangan sampai bila dah jadi benda tu tadi disebut, lepas tu kemudian nak bargain. Seriously buruk. Kan kita nak jaga anak orang, untuk benda berkenaan tak sanggup. Kan? Tak sanggup maksud dia, saya tak sanggup. Kan? Kau tak sanggup nak bayar, tu kau nak jaga dia seumur hidup. Seriously. Kan siapa? Kita bukan ni, kadang-kadang bapak pun jahat juga. Dia saja nak kenakan, aku tak suka kau. Dia kata. Dia tarik orang lain, maka dia bantai, dia letak mahal. Sampai orang tu tak jadi nak masuk Minang. Itu salah lah. Kalau ni kita dia suka tu tak payah. Dia pula bagi duit. Nah, kau tak ada duit, aku bayarkan untuk kau. Kau bayar balik. Ada. Kalau dia sayang sangat dengan orang tu, dia bagi. Dia terbalik pula. Tak ada masalah. Memudahkan perkahwinan tadi. Itu sebab kenapa kena faham. Pada zaman kita sekarang ni, menyusahkan perkahwinan tu dahsyat sangat. Nak tunggu sampai apa? Masak ranum. Ranum apa benda je dah bonyok. Tak? Kan masak ranum. Jangan tunggulah. Jangan tunggu sangat pada benda berkenaan. Kalau dia kata tu, dia kata idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Datang dari kamu orang yang kamu redai. Kan? Dia punya apa? Dia punya agama dia dan akhlak dia, maka kahwinkanlah dia. Jangan bagi alasan kita macam tapi syaitan akan datang. Dan orang pula couple tak apa. Kahwin tak boleh. Pelik tak? Ini kita dah ambil tradisi barat. Barat dia kata apa? Mistress tak apa, kahwin dua jangan. Mistress tak apa, secret lover tak apa, kahwin tak boleh. Polygamy is actually against our bla 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 bla. Pelik tak? Yang haram tak apa, yang halal tak boleh. Yang haram tadi, perempuan tu tak ada hak. Kalau ada anak tak ada hak. Harta lelaki tadi. Yang ini halal ni ada hak. Bini nombor 2 pun ada anak, ada hak. Ada hak kehormatan, dia semua sekali ada hak isteri. Pertama dia dapat juga. Kan benda tadi lebih baik daripada tu. Tapi tidak. Kan? Dia kata jangan bawa poligami. Jangan sekian. Itu barat punya kerja. Supaya apa? Yang haram tak apa. Yang halal tak boleh. Kalau dia kata nak apa? Nak ni, nak kahwin dua, kena ambil tantangan 10 tantangan. Pak mertua, nenek kali. Kan? Tapi apa tahu? Untuk ambil mistress kasih gelap, payah. Ada. Pernah dengar? Borang-borang untuk apa? Ambil secret lover. Ke perintah mahkamah. Pernah dengar? Itu nak kata kalau boleh tak lagi secret. Tak, masalah sekali maksud dia benda tak tindakan pun. Untuk itu tak ya. Tak ada masalah. Macam kes yang dahulu ada pembunuhan yang berlaku, kes apa tahun wanita. Saya tak ingat nama dia. Tapi cerita tu terlampau buruk. 2005 tu. Dan surat khabar paling bongok. Saya tak tahu surat khabar paling bodoh. Dia tuliskan cerita tu detail apa jadi. Ada air mani, ada sekian sebagainya. Budak-budak baca benda ni mak. Kes kan? Tapi dalam kes berkenaan perempuan tersebut kata I forgive my husband.
Kan? Lepas tu kemudian benda tak ada masalah. Mahkamah pula tak boleh gunakan statement yang digunakan oleh lelaki berkenaan dalam kata dia buat hubungan dengan wanita berkenaan, tak boleh ambil kes untuk masuk mahkamah syariah. Terpaksa diam. Pasal mahkamah, benda statement dalam mahkamah sivil tak boleh gunakan untuk buat dalam mahkamah syariah. Tak boleh. Tak boleh. Apa-apa penyaksian tu tak boleh. Kita tak boleh gunakan untuk dakwa dia pada mahkamah, pada apa kes lain. Tapi dia dengan bangganya bercakap, saya telah buat hubungan sekian, saya hubungan sekian. Seriously, gila. Apa jadi pada masyarakat kita, kan? Benda haram tu tak apa, diraikan. Kau tak bunuh, tak apa. Dia tak bunuh. Dia buat persetubuhan je. Dia buat berzina je, tak apa. Dia tak bunuh. Tahu tak? Elok kerja balik je, ngarut je. Dalam Islam tak ada macam tu. Tapi kalau dia taubat, semua orang beri taubat tu je. Kalau dia bertaubat, kita kata kita galakkan dia bertaubat. Itu pasal Allah Ta'ala tak ada siapa boleh tutup pintu taubat ke atas dia. Tapi yang salah sekarang ni masalah sistem tadi. Mana boleh macam tu, kan? Pasal kita kata nak kahwin dua payah-payah. Bukan maksud saya bukan suruh galakkan pakcik-pakcik semua kahwin dua. Tapi saya bagi tahu sekarang ni benda tadi sistem tu salah. Sebab kan untuk halal payah, untuk haram tak apa. Untuk halal tadi timbulkan cerita, nanti ustaz kalau kahwin banyak, anak ramai, tak ada perhatian, tak ada sekolah, dia come up. Tapi kalau yang apa tau? Yang haram tadi, tak ada siapa nak bincang pun. Semua senyap. Kenapa tak bincang? Oi, haram nanti masalah. Tak ada. Dia sibuk timbulkan tau. Yang halal ni masalah ustaz. Nanti kalau anak tu ramai, tak dapat ni, tak ada nafkah, tak ada sekian-sekian, dia timbulkan keburukan. Sampai last kali apa orang macam, betul lah tak boleh kahwin poligami. Tapi mistress tak apa. Ini masalah dia. Jadi termasuk juga masalah kahwin awal. Kahwin awal ni, tak boleh kahwin awal, nanti kan payah sekian. Ngarut je. Kan? Hidup dia beranak-anak bulat lagi kan. Ada elok je besar, tak ada benda pun. Memang betul kita kata permulaan perkahwinan. Jadi kalau anda kata yang lelaki tak ada duit, betul kan, biasalah. Benda biasa. Baru mulakan kehidupan. Kalau anda kata, tapi kena ingat, yang lelaki pun kena faham. Untuk bapa kena faham. Jangan buat tekan, payahkan orang, payahkan menantu. Pasal nanti dia berhutang, lepas kahwin anak kita, dia lagi susah. Dalam masa yang sama, si menantu pula yang bakal kahwin ni, kalau dia kata orang tu letak apa, cakap saya sanggup. Tapi letaklah tempoh tahun, agak-agak lah. Berhentilah esok dan sebagainya. Kan? Tak seriously, kan? Kalau ada estro, berhentilah estro. Seriously kan? Estro kalau sebulan bayar apa? 100 lebih. Kalau setahun apa? 1000 lebih. Setengah. Kalau dia kata 3 tahun, dia bayar 2 tahun. Serius tu, boleh dapat lembu seekor. Tarik lembu tu untuk. Ini lembu pah. Ambil ni kan. Boleh macam tu, tak ada masalah pun. Okay, jadi secara asas ni macam tu. Jadi hikmah dijadikan pada lelaki supaya wanita tu tak cari. Okey. Dan ini bersepakat dengan apa? Asas pensyariatan ini bahawa lelaki itu ditaklifkan untuk apa? Menanggung nafkah wanita. So betul lah ketika mula perkahwinan pun dia yang keluarkan duit. Kenapa pula wanita tu nak menggelupur cari benda kan? Tak kenalah. Faham tak? Syariat langsung kita kata memuliakan wanita tadi. Okey. Pemilikan harta mahar atau mahar tadi, sadaq. As-sadaqu milku lizaujati wahdaha. Sadaq ataupun apa? Mahar itu adalah milik bagi si isteri berkenaan. Hanya dia. Tidak ada hak la wala haqqa li ahadin fihi min awliyaiha. Dan tidak ada hak pada harta mahar tadi sesiapa pun di kalangan apa? Dia kalangan dia punya apa? Dia punya pelindung, penjaga-penjaga dia. Guardian dia tak ada hak dekat situ. Wa in kana lahum haqqun qabduha. Sekalipun sebenarnya mereka ada hak untuk apa? Ambil. Be the pihak yang menerima. Yes. Tapi mereka terima untuk apa? Serah kepada dia. Dan milikkan kepada wanita berkenaan. Bukannya dia ambil kat dia. Kerana firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah An-Nisa keempat, fa in tibna lakum an syai'in minhu. Dan jika sekiranya wanita berkenaan rasa happy untuk kamu sesuatu daripada harta mahar yang dia ambil, fakuluhu hani ammaria, makanlah ia dengan gembira dan juga happy. Pasal bandras sebab apa? Sebab tak nak kena rompak. Tu cerita dia. Kalau rasa ada ramai pendekar dan keluarga, tak apa, bawa cash. Tak ada masalah. Kalau rasa ganas, buatlah. Kan memang ciri biasa, memang ciri kes. Pasal tak nak kena rompak tu kita kata buat cash check dan sebagainya. Jadi asasnya kalau rasa ramai apa pendekar dalam rumah, bawa parang siap-siap. Yang pengantin tu dia datang pergi bawa tu, bawa bodyguard siap-siap. Boleh je, tak ada masalah. Okey? Ya. Jika kita sebut berapa dia bagi, kemudian tu dia tambah lagi. Macam mana? Yang
juga dia kata sebabkan dia tak ada. Kemudian kita tambah. Tak kisah. Nak bagi apa benda banyak pun lepas tak kisah. Dia jadi isteri lah tu. Lagi bagilah banyak-banyak pun. Tapi yang penting sekarang kena faham bahawa sebenarnya yang itu sebab kenapa kat Malaysia ni dia asingkan. Mana dikatakan yang hantaran tadi digunakan untuk kenduri dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ikutkan sebenar, kenduri tu kecil-kecil pun tak apa. Kan? Tapi orang kita ni apa extravaganza apa? Kan? Dia letaknya ke pelamin. Pelamin berapa harga? Siapa tahu? 1,000 lebih. Okey, kemah katalah kemah 20 kaki Kemah 20 kali 20 dengan 5 meja bulat. Ni tahu pasal baru ni ambil 210. Kursi 4 kursi 50 biji dia bagi. Itu kalau kita kata kita ada tetamu banyak sekian. Dia biasa orang jemputkan kan 1,000 dan sebagainya. Banyaklah. Memang kita kata benda tu boleh buat dengan secara simple. Terpulang pada kita lah. Mana kita nak buat. Kadang-kadang ada orang tu kan semalu. Duit dia banyak, nanti buat sikit, nanti kawan-kawan kata, sikitnya kan. Zaman sekarang kan nak sewa apa, nak sewa dewan dan sebagainya, mahal lagi. Paling kurang 20,000 untuk program majlis itu saja. Kan? Dia terpulanglah mandiri masing-masing. Dari segi asasnya sebenarnya kalau boleh, duit tu tadi tak usah dilaburkan kepada majlis, laburkan kepada kehidupan budak tadi yang kahwin tadi. Lebih mudah. Mana untuk dia kan, cuma suami dia tadi kan. Kita kata ni buat buku bank khas untuk dia. Bagi suami dia kita tak tanggung dia. Dia tadi dapat duit tadi untuk dibelanjakan dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu dia boros, jangan bagilah. Dia suka beli duit tangan, hilang beli duit tangan. Jangan bagilah duit kepada anak kita. Kan? Tahu perangai macam tu. Faham Okey, dan yang terakhir tadi kita sebut apa tasmiyatus sadaq yang kita tadi disebutkan disunatkan untuk menyebut jumlah mahar dalam akad perkahwinan dan menetapkan jumlah dia kerana Nabi SAW tidak membiarkan satu pernikahan daripada penyebutan mahar. Dan kerana apa? Kerana penyebutan mahar tadi akan menolak sebarang pertelingkahan atau perbalahan di antara dua suami isteri tadi atau keluarga mereka. Pasal dah sebut dah apa. So stop situ je. Faham tak? Jadi tak adalah timbul tajuk nak kena aku minta banyak sekian. Jadi tak ada. Dah sebut dah. Aku terima nikah.